Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita sama-sama membincangkan buku teks KSSR Saya Makan tahun 4 Sains. Kali ini kita berada pada muka surat 76 iaitu proses fotosintesis. Okey, jom kita lihat apa itu proses fotosintesis. Tumbuh-tumbuhan, manusia dan haiwan memerlukan makanan untuk terus hidup dan membesar. Manusia dan haiwan boleh bergerak untuk mendapatkan makanan, tetapi bagi tumbuh-tumbuhan tidak. Manusia dengan haiwan boleh bergerak, tapi tumbuh-tumbuhan kan tak boleh gerak, kat situ je macam mana dia nak dapatkan makanan? Jadi bagaimanakah tumbuh-tumbuhan mendapatkan makanannya? Mari kita ikuti perbualan pokok dan burung. Burung, awak tahu tak? Saya boleh buat makanan sendiri. Tu burung dia kata. Bagaimana kamu membuatnya? Saya membuat makanan melalui proses fotosintesis. Tu pokok tu cakap kan. Tu dia kata. Dia tengok pokok-pokok haiwan-haiwan lain tengah makan. Tapi dia pun ceritalah dengan burung ni. Dia kata dia tak payah nak makan sebab dia boleh buat fotosintesis. Tu budak ni kata, apakah maksud fotosintesis? Apa benda tu fotosintesis? Foto tu gambar. Kan? Contoh kan, kita tak tahu. Jadi hari ni kita belajar apa tu sebenarnya proses fotosintesis. Right, jom kita lihat. Keperluan proses fotosintesis. Okey. Tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya matahari, klorofil, karbon dioksida dan air untuk melakukan proses fotosintesis. Okey, fotosintesis ni adalah proses di mana tumbuhan itu membuat makanan dia sendiri. Okey. Jadi, dia perlukan cahaya matahari dan klorofil, karbon dioksida dan juga air untuk buat proses ni. Okey, macam mana penggunaan bahan-bahan itu? Mari kita lihat. Okey, cahaya matahari merupakan sumber tenaga. Okey, sumber utama tenaga. Kemudian, gas karbon dioksida adalah gas dalam udara yang masuk dalam daun lah. Kita dapat tengok pokok tu kalau dah dia kena udara tu dah kira dapat gas karbon dioksida lah. Cahaya matahari pula masa dia tengah-tengah hari, petang-petang tu, pagi-pagi tu ada cahaya matahari, dia dapatlah cahaya matahari. Okey. Kemudian klorofil adalah yang berada di bawah daun ni, kat daun ni warna hijau. Okay, jadi klorofil ni adalah bahan berwarna hijau pada tumbuh-tumbuhan. Jadi daun adalah bahagian yang warna hijau dalam tumbuhan. Okay, jadi daun lah dia warna hijau kerana ada klorofil. Jadi klorofil tu kalau awak tengok daun dia warna hijau adalah klorofil. Kalau tumbuhan tu warna hijau adalah klorofil dan maksudnya dia boleh buat makanan dia sendiri. Kalau tumbuhan tu tak ada warna hijau, tak ada daun yang warna hijau atau memang contohnya macam satu pokok Rafflesia kan. Dia merah saja, dia tak ada hijau, maka dia memang tak boleh buat makanan dia sendiri. Okey. Air. Okey, air diserap masuk melalui akar. Jadi sebenarnya pokok ni kalau kita lihat pokok kat luar ni dah cukup dah. Okey, 4 benda yang diperlukan untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey. Info sains. Tumbuh-tumbuhan yang bukan berwarna hijau juga boleh melakukan fotosintesis sekiranya mempunyai klorofil. Tadi saya kata tak ada warna hijau langsung tak boleh buat kan? Sebenarnya boleh. Tapi sekiranya dia ada klorofil. Selalunya yang ada klorofil ni warna hijau lah. Okay. Jadi contoh macam pokok bunga matahari kan. Dia warna kuning tapi dia ada daun warna hijau. Jadi biasanya kalau dia warna hijau, dia ada klorofil lah. Okay. Apakah yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis? Soalan ditanya ni adalah jawapan dia kat atas tadi, iaitu air, karbon dioksida, klorofil dan juga cahaya matahari. 4 tu lah jawapan dia. Okay, jom kita sambung. Hasil proses fotosintesis. Maksudnya, tadi tu kita cerita tentang apa yang diperlukan. Maksudnya macam nak masak kita perlukan apa. Kan tu bahan-bahan dia lah. Okay. Hasil ni adalah apa yang terjadi lepas tumbuhan tu buat proses fotosintesis, dia buat proses fotosintesis, apa yang terjadi? Apa hasilnya? Okay, kita lihat. Semasa proses fotosintesis, klorofil yang warna hijau tadi kan, dia menyerap cahaya matahari. Okey, serap cahaya matahari dan dia tukarkan air dan karbon dioksida tadi. Kan ada 4 tu. Klorofil, cahaya matahari, air dan karbon dioksida. Kan jadi klorofil ni diserap cahaya matahari. Bila dia diserap cahaya matahari, dia dapat tukarkan air dengan karbon dioksida ni kepada glukosa dan oksigen. Jadi air dan karbon dioksida dia jadi glukosa dan oksigen. Jadi glukosa yang terhasil kemudiannya saling bergabung. Dia dah hasil glukosa kat daun tu kan, dia gabung untuk membentuk kanji. Kanji tu macam hasil makanan dia lah yang tersimpan pada bahagian tumbuh-tumbuhan seperti daun,
batang, akar, biji benih, bunga dan buah. Sebab itulah tumbuhannya boleh membesar. Sebab bila berlaku fotosintesis, dia menukarkan kepada kanji. Kanji tu akan pergi, glukosa tu jadi kanji, dia akan pergi ke daun, dia pergi ke batang, dia pergi ke akar, dia pergi ke bunga dan pergi kepada buah. Jadi sebab itulah dia membesar. Sebab dia bertumbuh, sebab dia dapat makanan. Kanji-kanji tu membesarkan dia, dan hasil lebihan-lebihan tu, kanji-kanji tu dia akan terkumpul jadilah buah. Contohnya kalau pokok kelapa, dia jadilah buah kelapa. Contohnya kalau dia pokok rambutan, jadilah buah rambutan. Jadi sebenarnya yang buah yang awak makan tu adalah kanji. Okey, glukosa yang tersimpan dalam bentuk kanji. Nampak? Bahan yang terhasil sebagai makanan. Okey, glukosa yang tersimpan dalam bentuk kanji ni adalah bahan yang terhasil sebagai makanan. Oksigen adalah gas yang dibebaskan melalui daun ke udara. Dia dapatlah buah ni, pokok membesar, dan dalam masa yang sama oksigen pun dikeluarkan. Okey, sebab itu tumbuhan sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Okey, selain daripada dia merupakan sumber utama tenaga, iaitu makanan lah. Kan kita nak makan ayam pun makan dedak. Dedak pun adalah tumbuhan. Kalau kita nak makan sayur saja pun, sayur pun adalah tumbuhan. Jadi selain daripada makanan tu, selain daripada tumbuhan merupakan sumber makanan, tumbuhan ni sebenarnya bagusnya sebab ianya adalah oksigen. Dia menghasilkan oksigen. Dia ambil karbon dioksida. Sedangkan manusia dengan haiwan, kita sedut oksigen, kita keluarkan karbon dioksida. Tapi tumbuhan ni, dia ambil karbon dioksida, dia sedut dan dikeluarkan oksigen. Jadi untunglah manusia. Sebab itu bila kita kalau raya ke, kalau cuti sekolah, kita balik kampung, kan banyak pokok-pokok dekat kampung, kita rasa tenang. Sebab banyak oksigen. Dan bila kita berada dekat bandar, kita akan rasa macam tekanan kan, rasa macam tak selesa, ataupun rasa macam sibuk sangat. Keadaan dia tu macam tak berapa tenang lah. Sebab kan pokok tak banyak. Jadi sebab itulah eloknya kalau kita dalam keadaan tak tenang, selain daripada kita berselawat, kita ingat Allah, dan kita pun tengoklah pokok, kerana pokok-pokok pun berselawat kepada Allah kan. Okey, jadi berdasarkan maklumat di atas, apakah hasil proses fotosintesis? Dia tanya hasil proses, dan tentu-tentu dah jawapan dia dari kat sini. Glukosa yang tersimpan dalam bentuk kanji dan juga oksigen. Itulah jawapan dia. Jadi info sains kat sini kita lihat. Okey, ni saya terangkan sikit. Proses fotosintesis melibatkan karbon dioksida tambah air. Okey, maksudnya awak bayangkan macam ni tau. Karbon dioksida dalam air dengan air ni, awak bayangkan dia dalam kuali nak masak. Kan? Tapi kalau tak ada api macam ni nak masak, tak boleh kan? Jadi cahaya matahari dan klorofil ni api lah. Dia masak konon-kononnya lah. Awak bayangkan dia masak. Okey, bila dah masak, barulah hasilkan glukosa dan kanji, iaitu hasil makanan tadi. Tu contoh nak ingat lah. Maksudnya karbon dioksida campur air, ada cahaya matahari dan klorofil, barulah terhasilnya glukosa dan oksigen. Glukosa dan oksigen silap tadi ada tersebut kanji ke? Jadi ingat semula, karbon dioksida tambah air jadi glukosa dapat dengan oksigen. Okey. Nota guru. Glukosa tu apa? Glukosa daripada tadi kan. Apa benda glukosa tu yang tunggu kepada kanji? Jadi sebenarnya glukosa ni ialah gula ringkas yang terhasil daripada proses fotosintesis lah di gula. Jadi glukosa ni merupakan komponen asas untuk yang membentuk kanji dalam satu kelas makanan yang dikenali sebagai karbohidrat. Maksudnya glukosa ni sebenarnya karbohidrat yang kita makan, nasi apa semua tu. Nasi, mi kan karbohidrat kan. Bijirin, itu semua adalah asasnya adalah glukosa lah. Sebab tu nasi, beras kan daripada pokok. Kan, bijirin-bijirin pun daripada pokok. Jadi itu adalah gula ringkas ataupun komponen asas dalam kelas makanan karbohidrat, iaitu kanji lah. Okey. Jom, aktiviti dia. Kisah fotosintesis. Aktiviti ini aktiviti secara berkumpulan. Alat dan bahan, kertas mahjong, kertas A4, pen penanda, pelbagai warna. Langkah-langkah dia adalah bentukkan satu kumpulan dengan 3 orang ahli lah, satu kumpulan. Secara bergila-gila tulis idea tentang fotosintesis pada kertas A4 mengikut arah pusingan jam. Maksudnya awak tulis idea tentang fotosintesis apa-apa saja, tulis je kat situ. Okey, contohnya macam apakah hasil dia, apakah proses dia, apakah dia punya keperluan untuk buat fotosintesis kan. Jadi ahli berikutnya boleh menambah atau membetulkan perkara yang ditulis oleh rakan sebelumnya. Maksudnya orang pertama dia bagi idea yang dia tahu, kemudian orang kedua dia bagi kat orang kedua tu dia akan tambah lagi maklumat-maklumat, kemudian orang kedua tu akan bagi orang seterusnya. Orang ketiga. Jadi dia ada 3. Maksudnya nota tu nanti akan lengkap lah apabila ketiga-tiganya dapat membetulkan antara satu sama lain.
Okey, jadi yang ketiga ni, catatkan idea perbincangan yang dibincangkan dalam kumpulan. Kemudian hasilkan foto minda pada kertas mahjong mengikut kreativiti kumpulan. Okey, lepas dia dah buat 3-3 orang tu, kemudian ahli berikutnya tu, dia akan semak sama-sama. Kemudian di idea tadi dibincangkan lah yang ditulis kat depan tu. Kemudian akhirnya dia akan bentangkan di hadapan kelas. Okey, aktiviti ini pun sangat menarik. Salah satu daripada memperbagaikan analisis ataupun memperbagaikan maklumat lah. Untuk kita nak membentangkan maklumat dengan pelbagai cara. Okey, ini seronok juga ni. Okey, jadi soalan yang terhasil kat sini bila buat aktiviti ini nanti ditanya, apakah yang dapat kamu terangkan tentang proses fotosintesis? Okey, yang jawab ni nanti bila dah bentang benda ni kat kelas nanti, cikgu akan tanyalah, apa yang dapat kamu terangkan? Jadi fotosintesis ni apa? Jadi awak cakaplah, saya dapat terangkan bahawa proses fotosintesis ni dia memerlukan cahaya matahari. Dia juga memerlukan air. Okey, dan dia memerlukan karbon dioksida dan air dan menggunakan cahaya matahari dan klorofil untuk hasilkan glukosa dan juga oksigen. Tu contohlah. Contoh jawapan. Okey. Jadi kat sini ada kebat lagi. Keluar otak ni. Bagaimanakah gerak balas tumbuh-tumbuhan dapat membantunya menjalankan proses fotosintesis? Jelaskan. Okey, ingat tak sebelum ni kita ada belajar tentang gerak balas tumbuh-tumbuhan, gerak balas air, akar terhadap air, gerak balas cahaya matahari tu yang pucuk pergi kat cahaya matahari, graviti akar pergi ke air kan, dan lagi satu sentuhan dia menguncup kan. Jadi kat sini kita boleh cerita, kita ambil satu je lah. Contohnya kita ambil pucuk. Okey, pucuk tumbuhan bergerak balas ke arah cahaya untuk mendapatkan cahaya matahari. Cahaya matahari digunakan untuk proses fotosintesis. Kan? Itulah jawapan dia. Ataupun kalau nak jawab air contohnya, akar bergerak balas mencari air ataupun ke arah air. Okay, air yang diserap diperlukan untuk menjalankan proses fotosintesis. Nampak tak? Saya cuba kaitkan air dengan proses fotosintesis dan juga tadi cahaya matahari dengan proses fotosintesis. Itulah jawapan dia. Okey? Okey. Seterusnya muka surat 80. Kepentingan fotosintesis kepada hidupan. Okey, kenapa penting ni kepada hidupan? Apa benda? Biarlah kalau pokok tu mati. Kita kan makan ayam je. Kita kan makan ikan je. Bukannya makan tumbuhan. Saya tak suka makan sayur. Biarlah dia mati. Boleh ke? Tidak. Sebab haiwan-haiwan pun nak makan tumbuhan juga. Kalau kita makan ayam je, ayam tak dapat tumbuhan, tumbuhan mati. Mati juga semua kan? Jadi tumbuh-tumbuhan sentiasa melakukan proses fotosintesis untuk membolehkannya menghasilkan makanan sendiri. Hasil fotosintesis juga dapat memberikan manfaat kepada hidupan lain dan alam sekitar. Perhatikan situasi di bawah. Situasi 1. Syukurlah tumbuh-tumbuhan di sini hidup dengan suburnya. Dapatlah kita makan makanan yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan dengan secukupnya. Burung tu katakan, Pak. Alhamdulillah ada pokok betik kan. Jadi burung tu pun bolehlah makan betik tu kan. Begitu juga dengan kambing kan. Dia makan rumput dan ayam juga dia makan. Dia cari makanan kat bawah tu kan daripada tumbuhan juga. Okey. Situasi yang kedua. Kami membekalkan oksigen untuk manusia dan haiwan bernafas. Pokok tu cakap oksigen. Betul lah kan? Sebab kita nak bernafas kita guna oksigen. Dan manusia tu dia melepaskan karbon dioksida. Untung pokok dia boleh ambil karbon dioksida tu. Maka tak adalah banyak sangat karbon dioksida dalam udara. Betul tak? Nampak oksigen dia kata pokok ni lagi satu. Kami juga menyerap karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Oleh itu, keseimbangan udara di alam ini dapat dikekalkan. Maksudnya, bila oksigen yang dikeluarkan oleh pokok, kita sedut, haiwan sedut, dan bila kita keluarkan karbon dioksida, pokok sedut, maka keseimbangan. Maksudnya, jumlah oksigen dengan karbon dioksida dekat udara ni masih seimbang lah. Sebab disedut, ditarik. Disedut, diambil. Disedut, diambil kan. Jadi seimbang. Yang jadi tak seimbangnya bila pokok banyak dah tak ada. Macam sekarang ni, zaman sekarang pokok banyak dah tak ada sebab dah buat pembangunan, dah apalah bangunan bagai kan untuk kita duduk. Itulah yang menyebabkan bumi kita semakin panas. Okay? Dan banyak karbon dioksida di udara. Terutama di bahagian bandar lah. Okay? Nampak keadaan dia. Okay, oksigen dilepaskan dan karbon dioksida diserap. Manusia pula melepaskan karbon dioksida dan menyerap oksigen. Begitu juga dengan haiwan. Okay? Nampak? Jadi, mengapakah proses fotosintesis ini penting kepada hidupan? Okay. Proses fotosintesis penting kepada hidupan kerana dapat membekalkan sumber makanan.
memberikan sumber oksigen untuk pernafasan dan mengekalkan keseimbangan udara di alam ini. Maksudnya selain daripada dapat membekalkan sumber makanan kepada diri dia sendiri, tumbuhan tu ataupun haiwan ataupun manusia, dia juga dapat berikan sumber oksigen. Kalau dia tak buat fotosintesis, pokok tu, kita nak bernafas, kita kurang oksigen dekat udara. Jadi sebabkan ada pokok lah kita boleh dapat oksigen yang banyak dengan izin Allah lah kan. Yang lagi satu adalah mengekalkan keseimbangan udara. Barulah udara dekat dalam bumi ni seimbang. Adalah yang ambil karbon dioksida, tak adalah semuanya ambil oksigen je kan. Habislah oksigen nanti. Faham Alright, kita tengok aktiviti dia, permainan fotosintesis. Aktiviti ini pun dijalankan secara berkumpulan. Saya cuba go through laju saja. Okay? Alat dan bahan, kertas A4, gunting, sampul surat dan alat tulis, langkah-langkah dia. Kumpulkan maklumat tentang kepentingan proses fotosintesis dan gerak balas tumbuh-tumbuhan melalui pelbagai sumber lah. Okay, kita tengok dalam internet, kita cari, tengok dalam buku-buku, kita cari. Kemudian kita lipat kertas A4 kepada 6 bahagian untuk hasilkan kad soalan. Ni nak buat kad soalan ni. Okay. Kemudian gunting setiap kemudian gunting. Jadi setiap kumpulan perlu menghasilkan 12 keping kad soalan. Maksudnya kat sini kita cipta soalan. Kita cari maklumat, kita cipta soalan. Okay. Nombor 3, tuliskan soalan berkaitan dengan kepentingan proses fotosintesis dan gerak balas tumbuhan pada setiap keping kad soalan tadi. Kita tulis soalan-soalan tu dekat 12 kad tu. Kemudian masukkan kad soalan ke dalam sampul surat dan serahkan sampul kepada kumpulan lain. Kita bagi kumpulan lain. Kita dah tahu jawapan, kita bagi ke kumpulan lain kan. Jadi, kelima, setiap kumpulan perlu menjawab soalan daripada sampul yang diterima daripada kumpulan lain. Kan? Kumpulan yang menjawab dengan pantas dan betul dikira sebagai pemenang. Kita sediakan 12 soalan. Okay, nasiblah kalau orang tu ambil dalam sampul tu. Okay, mungkin awak boleh tukar-tukar game ni. Mungkin awak boleh bagi beberapa sampul, suruh dia pilih salah satu. Set yang susah, set yang senang, kita tak nak beritahu dia, biar dia jawab. Kan kumpulan dia orang kan, sebab kita nak menang. Kan? Ataupun kita boleh buat pertandingan 12-12 tu kena jawab. Tengok berapa yang betul. Dalam satu sampul tu ada 12 soalan. Dia orang kena jawab semua. Itu lagi senang lah. Yang kita tengok berapa banyak betul. Dan kita pun kena jawab soalan dia orang juga. 12 soalan kan. Jadi kita dapat tengok siapa punya kumpulan yang lebih baik. Menarik aktiviti ni. Jadi soalan sekiranya dah buat aktiviti ni nanti adalah, apakah kepentingan fotosintesis dan gerak balas tumbuh-tumbuhan? Kenapa pentingnya fotosintesis? Dah pun kita bincangkan tadi, iaitu sebagai apa tadi? Sumber oksigen kita, keseimbangan udara dalam alam kan, dan juga sebagai sumber makanan lah, kan. Dan gerak balas tu pun penting sebab kalau tak bergerak balas, kalau tumbuhan tak bergerak balas terhadap cahaya terhadap air, maka macam mana proses fotosintesis tu nak berlaku? Jadi gerak balas tumbuhan membantu proses fotosintesis untuk berjalan, dan proses fotosintesis membantu menyeimbangkan alam kita. Okey. Itulah perkaitan yang kita dapat buat lah. Okay, jadi seterusnya santai sign. Okay, taman emoticon. Okay. Untuk buat taman santai sign ni adalah aktiviti yang awak boleh buat kat rumah, ataupun aktiviti projek yang awak boleh buat bersama guru-guru dengan guru dan rakan-rakan di kelas, di sekolah. Okay. Jadi langkah-langkah dia, hasilkan taman emoticon. Apa tu taman emoticon? Tengok kat bawah ni. Mengikut kreativiti kamu dengan menggunakan bekas plastik terpakai, gunting, pisau, pen penanda, ribbon plastik, tanah kebun, kertas A4, biji benih sayur-sayuran dan juga penyembur air. Jadi ini bahan-bahan dia. Okey, tengok gambar ni. Okay, ada gambar bahaya kat situ sebab kena gunakan gunting dengan baik. Saya tengok buku teks sains yang baru ni memang semua akan ada buat gambar tu untuk keselamatan. Maksudnya kita kalau nak gunting, hati-hati. Okey, kemudian kita nampak, okey, dia susun gambar-gambar ni kat sini. Okey, dia tampal-tampal. Okey, kemudian dia letakkan tanah semua. Okey, diguntingkan, ditampal dan seterusnya. Kita lihat gambar. Hasilnya nanti bila kita selalu siram dengan air, okey, maka dia akan jadilah. Nampak? Itulah dikatakan dengan taman emoticon. Senyum je taman tu. Dia macam emoji jugalah kan. Jadi maksudnya sebenarnya kita tanam pokok, tapi pokok tu kita tanam, kita buatlah bentuk muka kat tengah-tengah tu. Dalam bekas tu ada muka kan. So nanti pokok tu dia akan tumbuh kat tepi tu. Tapi ada muka tu lah emoticonnya. Macam emoji. Ni pun menarik juga. Okay, cantik juga kalau boleh buat. Okay. Okay. Jadi, okay, refleksi minda. Okay, refleksi minda ni, okay, sebenarnya kita dah habis bab ni. Kita akan recap balik semua yang kita belajar dalam bab tumbuh-tumbuhan ni. Okay, saya cuba go through laju saja. Okay, yang pertama, tumbuh-tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan, iaitu air, graviti, cahaya dan sentuhan. Bahagian tumbuh-tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan adalah seperti berikut.
akar bergerak balas terhadap air dan akar juga bergerak balas terhadap graviti. Okey, ingat balik lagi tu. Pucuk bergerak balas terhadap cahaya dan sesetengah daun, tak semua, tumbuh-tumbuhan bergerak balas terhadap sentuhan. Okey, dan seterusnya. Fotosintesis merupakan proses tumbuh-tumbuhan membuat makanan dengan sendiri. Ingat, fotosintesis adalah tumbuhan membuat makanan sendiri. Proses tumbuhan membuat makanan sendiri. Okey, macam mana cerita dia nak ringkas? Nombor 4 ni lah. Keperluan dan hasil fotosintesis adalah seperti yang berikut. Keperluan maksudnya apa yang diperlukan. Mesti ada cahaya matahari, mesti ada klorofil, mesti ada karbon dioksida, mesti ada air. Dan hasil dia di sebelah sini adalah oksigen dan juga glukosa yang tersimpan dalam bentuk kanji. Okey. Yang kelima, kepentingan proses fotosintesis kepada hidupan adalah seperti yang berikut. A. Untuk membekalkan sumber makanan. Kita bincang tadi. Untuk membekalkan oksigen dan juga untuk mengekalkan keseimbangan udara di dalam alam ini. Okey. Yang keenam, gerak balas terhadap rangsangan membantu tumbuh-tumbuhan mendapatkan keperluan untuk menjalankan proses fotosintesis. Sebab itulah dalam tahun 4 ni, dia cuba kaitkan gerak balas tumbuhan terus kepada proses fotosintesis untuk menunjukkan yang gerak balas ni membantu fotosintesis. Dan fotosintesis membantu keseimbangan alam. Nampak tak dia punya perkaitan dia? Okey, saya rasa sampai situ dulu. Pada kelas akan datang, kita akan sambung lagi dengan muka surat 85 untuk kita bincang uji minda. Soalan latihan uji minda. Jadi, kita bincangkan nanti pada kelas akan datang. Jangan lupa teruskan subscribe dan tekan butang loceng. Nantikan video terbaru daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.